sangat-sangat diberkati oleh Allah Subhanahu taala. Ya, maka mudah-mudahan pada pagi ini Allah Taala mengurniakan bagi diri kita ilmu yang barakah, agar mudah-mudahan bertambahnya ilmu, bertambahnya iman dan takwa kita di sisi Allah Taala. Bertambahnya ilmu, bertambah baiklah akhlak kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan itu kita beroleh kebaikan dan kejayaan dalam hidup kita di dunia sampailah ke akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga ucapkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para sahabat dan semua yang mengikuti Nabi sampai ke hari kiamat. Juga yang dimuliakan, dikasihi kepada semua para jemaah, khususnya kepada sahabat pencinta Al-Quran, barisan kepimpinan, Haji Zainun, Opa dan semua ibunda-bonda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah, semoga pada pagi ini semuanya sihat-sihat, dikurniakan kata kesihatan yang barakah, insya-Allah. Yang mana diuji dengan sakit, semoga disembuhkan Allah Ta'ala. Moga-moga dipermudahkan urusan-urusan, dimakbulkan doa-doa, disampaikan cita-cita dan hajat. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertamanya saya mohon maaf kerana sedikit kelewatan. Pada pagi ini saya sekarang berada di tahfiz saya di Darul Hafizin di Keramat. Tahfiz saya ini tak jauh daripada tahfiz yang dahulunya pernah berlaku peristiwa 23 orang pelajar yang syahid tu kan. Jadi tahfiz saya ini tak jauh daripada tahfiz tu. Kita sahabat-sahabat lah. Antara dua orang yang syahid tu sahabat saya juga, Al-Fadhil Ustaz Yusof dan Al-Fadhil Ustaz Amirul, yang mereka telah meninggal dunia syahid ketika berlaku kebakaran di sebuah tahfiz tu kan. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Ala kulli hal, pada pagi ini juga saya mohon maaf sebab apa saya naik motor nak sampai ke tahfiz, tapi dalam perjalanan dia basah, dia hujan. Jadi basah sikit saya dan dia agak agak trafik agak penuh sikit Ala kulli hal, kita syukur dapat bertemu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan segala kebaikan yang kita lakukan kerana Allah Ta'ala moga-moga dikira hasanah sebagai salah satu asbab untuk kita masuk ke dalam redha dan syurga Allah Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi para jemaah sahabat pecinta Quran dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Pada pagi ini kita akan bicarakan tentang hadis Jibril. Tahukah jemaah sekalian apakah hadis Jibril? Hadis ini sebenarnya adalah sebuah hadis yang mana merupakan hadis yang menjadi tunjang kepada akidah kita, akidah Islam, yang mana ia adalah hadis sahih daripada riwayat Muslim yang diriwayatkan dari seorang sahabat iaitu bernama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ni seorang sahabat yang mana telah berada bersama-sama dengan Rasulullah SAW ketika hadis ini atau peristiwa ini berlaku. Kenapa ia dinamakan hadis Jibril? Baik. Pertamanya kerana hadis ini adalah berkaitan dengan dialog, satu perbicaraan Nabi Muhammad SAW dengan seorang malaikat, iaitulah penghulu bagi segala malaikat, Jibril alaihi salam, atau dengan nama panggilan yang lain dalam Quran, Ar-Ruh. Sebab tu kita lihat dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan malaikat Jibril berasingan dengan para malaikat yang lain untuk menunjukkan kemuliaan Jibril alaihi salam. Seperti contoh dalam surah Al-Qadr, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dalam surah Al-Qadr yang kita baca kan masa bulan Ramadan hari itu, akhir Ramadan, surah tentang malam Lailatul Qadar, padanya Allah Ta'ala sebut turunnya para malaikat, tanazzalul malaikah, seluruh para malaikat, war-ruh, dan juga ar-ruh. Ar-ruh itu adalah bukan ruh manusia atau sebagainya, tapi ar-ruh adalah panggilan khusus kepada malaikat Jibril alaihi salam. Jadi dialog ni berlaku antara Nabi Muhammad SAW dan Jibril alaihissalam, dan didengar serta dilihat, diperhatikan oleh sahabat-sahabat Nabi yang di kalangannya adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Jadi sebab itulah ia dipanggil hadis Jibril. Jadi macam mana sahabat
Nabi SAW boleh melihat Jibril. Pada waktu itu, Jibril AS telah datang dengan rupa seorang manusia. Jadi sebab tu para malaikat, para sahabat Nabi, dia nampak malaikat ya dalam bentuk yang bukan bentuk cahaya, tapi bentuk ya rupa seorang manusia yang diizinkan oleh Allah untuk malaikat itu menyerupainya. Maka dengan itulah berlakulah dialog, perbincangan antara Rasulullah dan lelaki ini yang akhirnya baru Rasulullah beritahu dia adalah Jibril alaihissalam. Baik. Jadi hadis ini juga terdapat dalam banyak kitab-kitab hadis, Sahih Muslim, begitu juga dalam kitab Matan Arba'in Nawawiyah ataupun 40 hadis Imam An-Nawawi, dan menceritakan tentang asas tauhid, ya, asas ilmu tauhid, akidah kita. Maka hadis ini menjelaskannya, kerana di dalam hadis ini terdapat empat perkara yang disebut Nabi SAW. Pertama, Nabi sebut tentang Islam. Apa itu Islam? Iaitulah rukun-rukun Islam. Maka yang kedua, iman, iaitulah rukun-rukun iman. Yang ketiganya, ihsan. Apakah makna ihsan? Yang keempatnya, tanda hari kiamat. Maka ada 4 isi dalam hadis ni. Ya, tentang rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan, dan juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka hadis ini menjadi rujukan, bahkan menjadi salah satu daripada asas keimanan kita. Sebab tu kita beriman, menjadi seorang hamba Allah Ta'ala, kita menjadi seorang mukmin, kita mesti mengetahui dan melaksanakan semua rukun-rukun ini dan mencapai dan berusaha bersungguh-sungguh mencapai yang terbaik di dalam rukun-rukun yang telah disebut di dalam hadis ini. Maka dengan itulah kita jadi seorang Muslim yang sejati, seorang mukmin yang sejati, seorang muhsinin, ya, seorang muhsin yang sejati, ya. Dan begitulah juga tanda kiamah disebutkan dalam hadis ini untuk menunjukkan kepentingan persiapan menuju kepada hari akhirat yang pasti. Baik. Jadi para jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Taala, oleh hal demikian, sekejap mohon maaf Baik. Oleh hal demikian, sama-sama kita pada pagi ini membaca hadis ini, ya, kita membacakan hadis ini sama-sama, kita dengarkan agar kita mendapat manfaat. InsyaAllah selepas itu kita akan ceritakan syarahnya. Baik. An Umar radhiyallahu anhu qala, daripada Umar, ya, iaitulah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang merupakan seorang sahabat yang banyak membantu Rasulullah di dalam perjuangan menyampaikan dakwah ataupun Islam. Jadi Umar Al-Khattab asalnya musuh Rasulullah. Asalnya musuh Nabi. Tetapi kemudiannya Allah kurniakan hidayah dan Umar menyambut hidayah itu. Lalu menjadi orang yang beriman dan menjadi sahabat yang banyak membantu Rasulullah dalam perjuangan, dan juga akhirnya menjadi juga yang disebut dengan bapa mertua Nabi SAW. Daripada sahabat jadi bapa mertua. Jadi inilah akrabnya Rasulullah dengan Sayyidina Umar, dan begitulah Umar juga setelah kewafatan Nabi SAW dan setelah kewafatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar menjadi iaitulah khalifah, ya, khalifah Islam yang kedua. Maka sebab itulah disebut hebatnya Sayyidina Umar Al-Khattab ini, ya, memberi banyak kebaikan pada Islam dan dakwahnya, sehingga kan ketika di zaman Sayyidina Umar, Allah Ta'ala mentakdirkan Islam berkembang dengan sangat luas. Jatuhnya Empire Rom dan Parsi ketika zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah dengan izin Allah Ta'ala, sehingga 2/3 dari dunia ini dikuasai oleh Islam, ya, dari waktu itu sehinggalah seterusnya. Maka Umar juga disebut dalam hadis yang sahih bahawa Nabi menyebutkan namanya Umar Al-Khattab, ya, minal asyara mubasyirina bil jannah, adalah di antara 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala.
Dia masih hidup lagi. Tapi Allah dah jamin dah syurga kepada dia. Inilah hebatnya sahabat Sayyidina Umar. Maka sebab tu kalau kita nak jadi yang terbaik, kita contohilah macam mana sahabat-sahabat, amalan mereka, akhlak mereka, sebagaimana mereka belajar dari Nabi SAW. Maka kalau kita juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kita juga boleh jadi insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Umar Al-Khattab dia masuk Islam, baginda Nabi SAW asalnya nak dibunuh oleh Sayyidina Umar. Daripada nak bunuh jadi cinta. Macam mana boleh jadi macam tu? Ketika mana Umar mendengar bahawa Hamzah radhiyallahu anhu telah pun memukul Abu Jahal. Abu Jahal ni dia pukul Nabi mula-mula. Hamzah dia tahu, dia datang kerana Hamzah ini bapa saudara Nabi. Maka dia pukul balik Abu Jahal. Jatuh Abu Jahal. Dia pukul guna busur panah. Maka Abu Jahal pun jatuh. Tapi Abu Jahal tak berani nak lawan Hamzah kerana Hamzah ni hebat. Hamzah ni kuat. Maka masa itu terjadilah peristiwa Sayyidina Umar mengetahui bahawa Abu Jahal ni dipukul oleh Hamzah. Maka sebagai seorang yang ada perkaitan kekeluargaan dengan Abu Jahal, Umar ini, maka sebab itulah dia nak tebus balik. Dia nak tebus balik maruah Abu Jahal ni. Maka dia kata, aku akan bunuh Muhammad pada hari ini. Sebab itulah dia bawa pedang. Kemudian ketika dalam perjalanan ada sahabat yang dah masuk Islam tapi dia tak beritahu keislamannya. Dia tengok Umar macam tu, kerana dah keluar pedang, dia tak akan masuk balik sampai dia selesaikan apa tujuan dia. Sebab itulah dia kata untuk divert Umar pergi tempat lain dulu, supaya Nabi selamat. Maka sahabat tu pun beritahu, wahai Umar, sebenarnya Ummu Jamil, iaitu adik kamu pun dah masuk Islam. Maka pergilah kamu tengok dia dulu. Sahabat ni nak selamatkan keadaan. Umar ketika tu belum Islam, terus berpaling, terkejut dan berpaling ke rumah adik dia. Sampai rumah adik dia pun hentak pintu, terbuka pintu dalam keadaan adiknya dan juga suaminya sedang belajar Quran. Jadi tengah baca satu lembaran yang tertulis surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ayat tu sampai 10 ayat. Maka masa tu ada seorang sahabat namanya Khabbab Ibn Al-Aras. Khabbab Ibn Al-Aras ni yang sedang bawa, dia yang bawa lembaran tu, dia yang tulis. Lalu dia ajarkan kepada adik Umar, namanya Ummu Jamil dan suaminya. Dan ketika itulah diceritakan bahawa bila Khabbab ni dia nampak je Umar, dia takut. Umar ni bukan main-main punya orang, lagi dia bawa pedang kan. Maka dia pun cabut lari daripada belakang, daripada sebagian kata daripada tingkap, dia cabut lari kan. Sebab kalau dia tunggu memang dia mati lah kan. Jadi Sayyidina Umar masa tu dia nampak adik dia, maka dia marah. Dia pun ambil belakang pedang dia dan hentak atas kepala adik dia sampai berdarah kepala adik dia. Maka sebab tu lepas tu dia tengok adik dia berdarah kepala, dia rasa bersalah. Bila dia rasa bersalah, dia pun tanya, apa yang kamu baca tu? Adik dia pun beritahu, inilah Quran. Maka dia nak baca, dia nak pegang. Adik dia kata, tak boleh, kamu kena sucikan dulu diri kamu. Maka dia pun sucikan diri dia, dia pun bersihkan diri dia dengan caranya, kemudian dia pun pegang. Dan dia baca 10 ayat surah Taha. Ya akhirnya Allah limpah hidayah. Jadi sebab tu ulama sebut, bila kita baca Quran, kita baca dengan hati, bukan hati yang sombong, tapi hati yang tawaduk. Hati yang rasa bersalah dengan Allah, hati yang rasa nak mohon ampun pada Allah, hati yang rasa banyak dosa dengan Allah Ta'ala. Baca dengan penghayatan, dengan makna, memaknai bacaan itu, insya-Allah Allah beri hidayah besar kepada diri kita. Sebab tu baca macam tu, Allah bagi mudah-mudahan kebaikan insya-Allah. Maka disebutkan setelah itu Umar pun tersedar. Lalu dia pun tanya, di mana Muhammad? Semua takut. Akhirnya dia pun dapat juga jalan, jumpa Nabi SAW. Dan sebelum dia jumpa Nabi, dia jumpa Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah kata, kalau kamu nak mengapa-apa ke Rasulullah, pedang yang kamu pegang itulah yang akan mencantas leher kamu. Jadi Sayyidina Umar pun datang, kemudian dia pun berbicara dengan Nabi dan akhirnya mengucapkan 2 kalimah syahadah. Maka seronoklah Nabi SAW, gembiralah Rasulullah. Sehingga Rasulullah pun menyatakan, bagaimana sebelum ni sebenarnya aku berdoa agar Allah kurniakan hidayah
ya, di antara dua Umar. Iaitulah pertama Umar Al-Khattab, yang kedua adalah Amru bin Hisham. Amru bin Hisham ni siapa? Abu Jahal. Apa maknanya daripada kalimah ni? Menunjukkan Nabi SAW walaupun orang itu memusuhi Nabi. Bayangkan kalau kita ada seorang yang memusuhi kita, tak suka kita, buat macam-macam kat kita, hina kita, tapi Nabi SAW buat apa? Nabi doa agar dia dapat hidayah. Subhanallah. Kerana Nabi nampak alangkah baiknya kalau dua orang ni atau salah seorangnya Allah kurniakan hidayah, maka banyak benda dia boleh bantu agama. Maka Nabi doa-doa, akhirnya Allah pilih Umar Al-Khattab untuk Kalau dulu selalu yang buat hal Marisa. Untuk dia jadi orang yang beriman, untuk dia menjadi sahabat Rasulullah. Ya, akhirnya menyebabkan menyebabkan Islam menjadi semakin kuat bila berimannya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Jadi kita sambung hadis. Jadi Umar cerita hadis ni. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Balik pada hadis Jibril. Ketika mana kami duduk bersama Rasulullah SAW. Jadi sahabat ni diduduk dengan Nabi. Dekat mana? Dekat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang awal-awal dulu kat mana? Kalau kita pergi Madinah Al-Munawwarah, ya, di tempat makam Rasulullah kita akan nampak kubah yang warna hijau tu. Itu makam Rasulullah. Di bawahnya adalah, asalnya dulu adalah rumah Nabi dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Ummahatul Mukminin. Yang mana di dalamnya itulah Rasulullah SAW telah wafat, dan di situ jugalah dikebumikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya hari ini kita ziarahkan, kita ziarah makam Rasulullah di situ. Dan di sebelah daripada kubah hijau itu, ya, sebelah kiri, kalau kita melihat sebelah kirinya iaitu Raudah. Maka Raudah itulah kawasan awal-awal Masjid An-Nabawi. Tapi bukan hanya kawasan Raudah saja, dia lebih sedikit daripada itu. Cumanya dipanggil Raudah adalah baina baiti wa mimbari. Kata Nabi SAW, antara rumahku ke mimbarku. Maka itulah Raudah yang kita pergi masa di Madinah Al-Munawwarah. Baik. Jadi diceritakan bahawa ketika Nabi duduk bersama sahabat dalam masjid, Umar beritahu, nahnu julusun 'inda Rasulillah, kami duduk bersama Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, pada satu hari, irtala'a alaina rajulun syadidun bayadith thiyab, maka telah datanglah kepada kami, iaitulah seorang lelaki, rajulun, ya, rajul, syadidun, sangat-sangat, bayadin thiyab, putihnya jubah dia. Jadi Sayyidina Umar beritahu, datangnya seorang lelaki, masa kami tengah duduk ni, tiba-tiba datang seorang lelaki yang cukup putih sekali jubah dia. Dan kemudian syadidu sawadi sya'ar, rambut dia pula ni, rambut dia ni sangat-sangat hitam. Jadi kenapa Umar sebut dua ni? Kenapa? Sebab dia yang ketiga ni, la yura alaihi atharus safar, kerana tidaklah dilihat padanya atau ke atasnya lelaki ini, iaitulah tanda-tanda dia bermusafir. Tak ada langsung. Ya, kalau orang Arab terdahulu, kalau dia musafir, habislah, berabuk jubah-jubah dia, jadi hitam, jadi kelabu kan. Kemudian rambut dia penuh dengan debu-debu. Dia tak jadi hitam legam macam tu. Biasa kalau macam tu adalah orang yang duduk situ lah. Dia dapat bersiap, dia dapat mandi, dia pakai baju yang elok. Dia pakai, dia tidak ada terkena ribut pasir. Maka yang peliknya, dia tak ada tanda-tanda musafir. Dia tak ada tanda-tanda bergerak dari tempat yang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Sedangkan kami seorang sahabat ni pun tak kenal dia ni siapa. Kami tak tahu dia ni siapa. Patutnya kalau macam itulah keadaannya, dia ni orang yang dekat. Tetapi dia ni tak pernah dikenali. Mesti dia orang yang jauh. Tapi tak ada pun tanda-tanda dia musafir. Jadi pelik keadaan lelaki ni. Lalu Umar pun beritahu, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah lelaki tadi dia masuk ke dalam masjid, lalu dia pun duduk kepada Nabi SAW.
fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu dia pun menempatkan, dekatkan lututnya dengan lutut Nabi. Bayangkan, lutut bertemu lutut, dekat tak? Dekat sungguh. Bermakna dia sangat kenal dengan Nabi dan Nabi sangat kenal dengan dia. Kan? Tak kepelik sekalian, kita pergi satu tempat, pergi satu masjid, kita duduk dengan orang tu, lutut bertemu lutut. Tara kenal pun segan nak duduk macam tu kan. Ini kan pula tak kenal. Jadi orang ni tentunya kenal dengan Nabi SAW dan sangat akrab. Bukan hanya itu, wa wada'a kaffaihi ala fakhdaihi. Dia letak dua tapak tangan dia di atas peha Nabi. Oh, ya Allah, maksudnya memang betul-betul dekat, betul-betul akrab, betul-betul kenal dua orang. Tapi kami tak kenal siapa lelaki. Wa qala, lalu dia pun berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad SAW, khabarkan kepadaku tentang Islam. Maka bila soalan pertama tu diberi pada Nabi oleh lelaki yang tak dikenal ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun menjawab. Nabi jawab apa? Al-Islamu, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah, iaitulah naik saksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah Ta'ala ataupun utusan Allah Ta'ala. Maka bersaksi, yang pertama sekali kena syahadah. Ini Islam. Yang kedua, kata Nabi, wa tuqimus salah, mendirikan salat, iaitu salat fardu 5 waktu sehari semalam. Wa tu'tiyaz zakah, memberikan zakat. Dan kemudian wa tasumur Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait man istata'ta ilaihi sabila, dan mengerjakan haji bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukan perjalanan itu. Maka inilah 5 rukun Islam. Bila Jibril tanya pasal Islam, Nabi sebut 5 rukun Islam. Apa dia? Syahadah. Kemudian yang keduanya, mengikut hadis ini, iaitulah mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji. Jadi 5 rukun Islam ini kita mesti laksanakan dalam kehidupan kita. Maka setelah Nabi sebut 5 rukun Islam, jadi kita syarah sikit insya-Allah. Lalu lelaki yang tak dikenali tadi pun sebut, sadaqta, betul lah apa yang kamu sebut itu. Lagilah mereka terkejut. Dia pula yang tanya, dia pula yang cakap betul. Macam seorang guru, dia tanya anak murid dia soalan. Lalu anak murid dia pun jawab betul. Dia pun kata, betul apa yang kamu jawab. Kan? Maknanya dia dah tahu. Jadi kenapa macam tu keadaannya? Sedangkan siapa lagi yang lebih alim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi mereka pun terkejut kan. Lalu dikatakan Umar Al-Khattab, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sayyidina Umar kata kami sangat takjub, artinya maksudnya fa'ajibna ni macam itulah, macam takjub lah, macam rasa terkejut, pasal apa? Ke atas lelaki ni, sebab dia bertanya, kemudian dia pula yang membenarkan bila Nabi jawab. Lalu dia pun tanya soalan kedua, qala fa akhbirni 'anil iman. Maka dia tanya pula, maka ceritalah atau khabarkanlah kepadaku apakah itu iman. Rasulullah SAW pun kemudiannya bersabda, qala, iaitulah antu'minu billah, iaitulah yakin beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada ketentuannya, qada dan qadar, ketentuannya yang baiknya, khairihi wa syarrihi, maupun buruk. Maka itulah
rukun-rukun iman kita. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Beriman pada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Maka setelah Nabi sebut, qala, berkatalah lelaki itu, sadaqta, betullah apa yang kamu telah sebut. Qala, lalu lelaki itu bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, khabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Ya, khabar kepadaku tentang al-ihsan. Maka ihsan ni adalah yang ketiga ditanya oleh lelaki. Nabi pun kata, ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan adalah beribadah kepada Allah ka'annaka, seakan kamu tarah, melihatnya. Ya. Fa illam takun tara, maka jika pun kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia Allah Ta'ala itu melihat kamu. Jadi itu dipanggil ihsan, iaitu rasa kita diperhatikan oleh Allah SWT. Rasa seakan Allah memerhatikan kita atau kita memerhatikan Allah Ta'ala. Ya, pastinya kita tak dapat melihat zat Allah, tetapi Allah itu yang maha melihat apa yang kita kerjakan. Ini dipanggil ihsan. Maka mestilah seorang mukmin itu berusaha bukan hanya menjadi muslim, menjadi mukmin, tetapi juga menjadi muhsin, iaitu orang-orang yang memiliki sifat ihsan. Kita semua kena usaha jadi orang yang ada sifat ihsan. Baik. Seterusnya, lalu Jibril, laki tadi pun, ya, yang tidak dikenali itu pun bertanya setelah itu. Qala fa akhbirni an, disebutkan fa akhbirni anis sa'ah. Lalu laki ini pun tanya soalan yang keempat. Khabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat, as-sa'ah. Qala, lalu berkatalah, ya, baginda Nabi SAW, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya ini lebih tahu daripada yang bertanya. Mungkin yang tanya ini lebih tahu kot. Lalu qala fa akhbirni an amaratiha. Lalu lelaki itu pun tukar soalan. Ya, itulah soalannya. Maka oleh hal yang demikian, khabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Sebab tu kita sebut dalam hadis ni ada tanda qiyamah. Tanda hari qiyamah. Qala antalidal amatu rabbataha. Kata baginda Nabi SAW. Iaitu yang pertama, tanda qiyamah itu antaranya apabila ibu melahirkan tuannya. Antalidal amatu rabbataha. Melahirkan Rabbnya, melahirkan tuannya. Wa antaral hufah al-urah al-alah ri'a asya'. Dan kamu melihat orang-orang yang dia ni tidak berlapik kaki dia. Artinya slipper pun tak ada. Membela kambing. Akhirnya yatatawaluna fil bunyan. Mereka itulah yang berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan mereka. Thumma intalaqa falabithtu maliyan thumma qala ya Umar atadri man sa'il. Jadi setelah mana ditanyakan soalan-soalan tadi kepada Nabi dan Nabi telah menjawabnya, lalu lelaki tadi pun bangun lalu pergi daripada tempat itu. Lalu Nabi SAW pun bertanya kepada sahabat, antaranya Sayyidina Umar, ya Umar atadri man sa'il, tahukah kamu siapa dia yang bertanya tadi? Qultu, lalu Umar pun berkata, aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, lalu Nabi SAW pun menjawab, fa innahu Jibril, sesungguhnya yang datang lagi tadi adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Ya, dia telah datang untuk mengajarkan kepada kamu agama kamu. Baik. Jadi para jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bicarakan sedikit sebanyak tentang hadis ini. Yang pertamanya,
rukun Islam. Ada 5 rukun Islam dan Masya Allah tabarakallah 5 ini kita wajib melaksanakannya. Sebagai seorang mukmin, kita wajib mengucapkan 2 kalimah syahadah. Bukan hanya mengucapkannya dengan lisan, tapi mesti i'tiqad fil qalb. Kena i'tiqad, iaitu yakin dengan hati kita. Jadi kita sebut ya, kita syahadah kepada Allah SWT, ya, artinya kita pun yakin bagaimana Allah inilah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang telah menjadikan kita, yang kita akan kembali kepadanya, ya, dan apa yang Allah perintahkan wajib kita melaksanakannya. Maka kita bersyahadah dengan keyakinan, dan setelah yakin, i'tiqad fil qalb, kita kena wal amalu bil jawarih, kita kena beramal dengan anggota tubuh kita. Maka Allah wajib kita solat seterusnya, maka wajib kita menunaikan solat. Sebab tu solat setelah syahadah, solat, ya. Dan inilah diajarkan Nabi SAW ketika satu masa Nabi mengutuskan Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu untuk pergi ke Yaman, ke Sana'a, ke satu tempat yang menjadi ibu negeri kepada Yaman. Maka Mu'az bin Jabal pun bermusafir menaiki unta sampailah dia tiba di Yaman, ya, dengan masa yang cukup lama kerana jauh. Dan akhirnya Yaman, dia sampai sana, Nabi SAW suruh buat apa? Pertama, ajarkanlah kepada mereka keimanan tauhid, yakni keimanan kepada Allah, kepada Nabi SAW. Ya, beriman dah. Setelah mereka beriman, ajarkan mereka solat. Setelah mereka dah solat, binakanlah mereka masjid. Jadi sebab itulah Nabi SAW suruh Sayyidina Mu'az bina masjid, dan sampai hari ini masjid yang dibina itu masih ada lagi. Masjid Kabir, ya, yang mana dibina dengan aturan Nabi. Nabi tak pernah sampai Yaman, tapi Nabi kata di antara 2 bukit, nanti kamu akan nampak 2 bukit di sana. Nabi pun sebut nama bukit itu, dan di antara 2 bukit itulah, ya, adalah kiblat yang dibina masjid itu, diletakkan tanda oleh Sayyidina Mu'az sebelah sini, bukit ni tak batu kat sini, bukit ni tak batu kat sini, kena itulah kiblat. Maka dengan kiblat itulah dibinanya masjid, dan rupanya memang benar, sampai hari ini ada ulama yang ukur, memang betul masjid tu kiblatnya tepat menuju ke Kaabah, ya, antaranya ke rukun Yaman, ya, subhanallah, ya, rukun Yaman. Masya-Allah tabarakallah. Ya, jadi yang disebutkanlah hal ni, itulah yang diajarkan Rasulullah, ya. Dan salat, maka salat ini adalah kewajipan bagi setiap orang mukmin. Sebab tu salat ini Allah Ta'ala asalnya ketika Isra' wal Mi'raj, Allah telah perintahkan 50 waktu. Tetapi ketika Nabi SAW bertemu Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa pada tingkatan langit yang ke-6 meminta Rasulullah memohon keringanan daripada Allah, sehinggalah ia menjadi 5. Dan akhirnya itulah syariat yang kita ambil sampai ke hari ini. Maka solat 5 waktu sehari semalam itu wajib kita laksanakan dalam apa jua keadaan. Kalau seseorang tu atas kenderaan, tak boleh nak turun, tak boleh nak pergi mana, dia boleh solat di atas kenderaannya. Kalau dia musafir, dia boleh menjamakkan, mengkasarkan salatnya. Allah bagi keringanan sebab Allah wajibkan kita melaksanakan. Maka banyak rukhsah yang Allah bagi, keringanan Allah bagi, supaya kita manusia tidak meninggalkan kewajipan itu. Begitulah juga Allah Ta'ala maknanya apa, kalau saat seorang tu sakit, dia boleh solat duduk, tak perlu berdiri. Kalau dia tak boleh duduk, dia boleh baring mengiring. Kalau tidak boleh baring mengiring, dia baring terlentang. Kalau tidak boleh menggerakkan tangannya, menggerakkan disebutkan kelopak matanya, maka boleh saja dengan apa keadaan. Yang pentingnya mesti solat itu dijaga. Sebab tu sikit saya nak sentuh tentang solat ini. Bukan hanya solat kita, tapi solat ahli keluarga kita pun kita kena jaga. Sebab tu Allah Ta'ala firman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga diri kita dan ahli keluarga kita. Sebab tu, antara isyarah daripada ayat ini, iaitu kata para ulama,
kita kena nasihatkan kalau mereka melengahkan atau meninggalkan solat. Kena jaga, nasihatkan. Sebab kita nak masuk syurga bukan hanya kita seorang, nak masuk dengan ahli keluarga kita, kan? Nak masuk dengan anak-anak kita, nak masuk dengan ahli keluarga kita. Maka sebab itulah kita beri nasihat jika mereka melengahkan solat, jika mereka melalaikan solat, ya. Dan begitulah juga disebutkan bagaimana kalau kita seorang anak yang jaga mungkin ibu ayah kita yang sakit, sekiranya mereka masih ada waras, artinya mereka boleh berfikir, mereka boleh respon, walaupun mungkin tak boleh bercakap tapi boleh respon, ya. Maka solat mereka mesti dijaga. Dan siapa nak tolong jaga? Penjaga dia lah kena jaga. Kalau anak dia yang jaga dia, anak dia kena wudukkan dia, anak dia kena ajarkan dia solat, kan? Okey ayah, kita solat zuhur. Okey, kita takbir, lepas tu ikut saya baca, kan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Kena buat je tu. Ya, kerana itulah kewajipan seorang anak, ya. Bukan hanya jaga makan, ya, ibu ayahnya saja, tetapi mesti jaga solat mereka. Sebab itulah mereka dah tak mampu dah, ya. Kalau mereka itu, lainlah kalau mereka tidak sedar, koma ataupun pengsan ataupun hilang akal, kewarasan, maka yurufi'al qalam, kata Nabi, maka masa itulah diangkatnya pena, artinya tidak dituliskan, ya, iaitulah dosa dan sebagainya. Tapi sekiranya masih ada kewarasan, ya, walaupun dia sakit tetap dia kena solat. Macam tu. Jadi sebab tu kita kena tahu, dan kita kena beritahu juga pada anak-anak kita, kalau berlaku tolong jaga solat mak, ya, tolong jaga solat ayah, ya. Mungkin masa tu kita nak cakap pun dah tak mampu. Tapi alangkah sayangnya kalau anak pun tak ada ilmu, na'udzubillah. Sebab tu kita kena rajin-rajin nasihat mereka ni, anak-anak muda kita ni, ya, ataupun cucu kita ke, anak-anak muda kita ni, ya, rajin-rajin menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama, ya, supaya bila berlaku apa-apa waktu-waktu kecemasan macam ini, mereka tahu apa nak buat. Jangan sampai tak tahu, ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan kita dikurniakan ahli keluarga yang berilmu dan menjaga solat, insya-Allah. Baik, balik pada tadi. Yang ketiganya, ya, tersebut solat, kemudian memberikan zakat. Zakat ini sesuatu yang difardukan, antaranya pada bulan Ramadan zakat fitrah. Kemudian jika diberikan harta cukup haul dan nisabnya, maka wajib untuk dia berzakat. InsyaAllah bila seorang tu jaga zakat, Allah jaga dia. Macam ada satu orang makcik ni, ya, diceritakan oleh seorang ustaz ni bahawa dia ada seorang haji, seorang sahabat dia haji ni lah dekat Kedah, ya. Jadi haji ni pengurus bank, tapi mak dia dah berusia lah lebih kurang 70, rasanya 80 tahun kot, atau mungkin dah dekat-dekat 80, 70 lebih, tapi masih kuat, masih tak ada penyakit, dan dia ada sawah di belakang rumahnya. Jadi anak-anak dah berjaya, anak-anak tak bagilah mak buat sawah, buat padi, tapi mak dia nak buat juga. Jadi sampai anak ni kena pagi-pagi tolong mak dia. Lepas tu pergi bank pula, bekerja. Ya, sebab apa kesian dekat mak tu, tapi mak sungguh-sungguh nak buat padi. Jadi anak ni pun kata, dekat ustaz ni dia cerita, dia kata sebenarnya ustaz, kami ni mampu dah tanggung mak kami, tak payah pun dia buat kerja, tapi dia nak buat juga padi tu. Sebab apa? Dia kata bila kami berkeras tak nak bagi, akhirnya kami mengalah. Sebab dia kata macam ni ustaz. Dia kata mak nak sangat buat sebab mak ada kemampuan. Bila mak buat padi tu, ya, mak dapat berzakat. Nampak tak? Bila kita ada pendapatan tu pula, ya, dengan itu kita boleh berzakat. Punyalah bersungguh-sungguh nak berzakat, walaupun boleh duduk selesa, tapi nak juga melakukan khidmat itu supaya dapat berzakat. Nampak tak? Akhirnya apa yang berlaku jemaah sekalian, barakah hidupnya, sehat, baik, anak-anak pun barakah. Sehingga anak nak cerita, kalau anak-anak dia ada relung, anak-anak dia buat. Ada pula relung yang dia pula yang buat. Mak dia yang buat. Kalau mak dia buat, dapat banyak kampit. 12 kampit, 13 kampit beras. Tapi kalau anak-anak dia buat, dapat 8, 7 kampit je. Padahal teknik yang sama, cara yang sama, tetapi kerana ikhlasnya nak menunaikan kewajipan,
Allah berkat rezeki. Sebab tu zakat ni menyucikan harta daripada bahaya dan keburukan. Maka orang yang berzakat, Allah pelihara kehidupan dia. Allah pelihara hartanya, Allah pelihara rezekinya, insya-Allah. Dan yang seterusnya, ya, disebutkan iaitulah waktu tiaz zakat wa tasumur Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Ni kita dah lepas Ramadan hari itu, wajib seorang tu berpuasa Ramadan. Ya. Bukan hanya menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sebab tu, ya, kita nanti insya-Allah mudah-mudahan Allah rezekikan bertemu Ramadan pada tahun depan, insya-Allah. Ala kulli hal, dalam bulan-bulan ini, maka kita pun berpuasa sunatlah, sebagai latihan untuk memantapkan kualiti puasa Ramadan kita, insya-Allah. Ya. So, kaedah ni Zulhijjah nanti, jangan lupa puasa Arafah. Bagi yang tak pergi berhaji lah, yang pergi berhaji, alhamdulillah, tahniah, mudah-mudahan Allah bagi haji mabrur, mudah-mudahan. Yang tak dapat, mungkin yang tak dapat jemputan pada tahun ni, maka berpuasalah kita pada hari Arafah. Kerana berpuasa pada hari itu, Nabi sebut dalam hadis sahih, Allah ampunkan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Besarnya, besarnya manfaat keutamaan puasa hari Arafah. Dan seterusnya, bila kita lihat kembali dalam hadis tadi, iaitulah disebutkan wa tahujjal bait, disebutkan melakukan haji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan. Jadi, sekalian, dalam 5 rukun Islam ini, ya, terdapat 2 rukun yang memerlukan kemampuan harta yang besar, ya. Kemampuan harta. Maka seseorang itu, ini menunjukkan apakah 2 rukun yang memerlukan harta. Kalau 3 tak perlu. Syahadah, solat, ya, dan juga Ramadan, puasa Ramadan, ya, dia tidak menuntut kepada jumlah harta, ya. Tetap yang lebih dan mampu. Tetapi zakat dan haji kena lebih dan kena mampu. Sebab itu menunjukkan bahawa Islam menyeru kepada umatnya menjadi orang yang memiliki kemampuan. Bukan hanya ilmu, bukan hanya dari sudut kehidupan ini dengan kata ibadah kita, tapi kita dituntut mencari rezeki yang halal, dan rezeki itu sampai kita dapat kemampuan berzakat, sampai kita dapat kemampuan berhaji. Kerana kalau orang tak mampu, tak boleh berzakat. Orang tak mampu, tak boleh berhaji. Macam tu. Sebab tu konsep zakat adalah harta yang dikeluarkan 2.5%, ya, daripada simpanan, dari emas ke, daripada pendapatan sebagainya, yang akhirnya akan membantu orang miskin, asnaf fakir miskin, ya, dan sebagainya. Yang nanti mereka akan menggunakan duit itu untuk kembali berkhidmat. Mereka pula berkhidmat, bekerja, berniaga. Maka akhirnya mereka sampai kepada satu tahap kemampuan harta, mereka pula yang akan berzakat. Itu cantiknya Islam, ya. Maka kita saling bantu-membantu. Sebab tu menjadi orang yang mendapatkan harta, mendapatkan kemampuan dari sudut mal, dari sudut harta itu sesuatu yang dituntut. Tetapi tidaklah sampai meninggalkan kewajipan yang lain. Sayangnya orang dia nak cari harta, kan, tapi sampai dia tinggal solat. Dia nak cari harta sampai dia melalaikan solat fardu dia. Itu tak boleh lah. Dalam masa mencari rezeki mesti menjaga solat. Itu yang utama, ya. Maka supaya seimbanglah kita berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Maka para jemaah dikasihi muliakan oleh Allah SWT. Beralih kepada rukun Islam. Rukun Islam tadi kepada rukun iman. Itu pertama, keimanan kepada Allah. Artinya pertama, jika kita menjadi seorang mukmin, kita mesti, ya, yang disebutkan dengan watakrir bil lisan, kena menyebutkan di lisan kita syahadah tadi, keyakinan kita kepada Allah, dan ia merujuk kepada juga semua rukun-rukun iman kita. Iaitulah i'tiqad fil qalb, kita mesti yakin dalam hati kita. Dan yang ketiganya wal amalu bil jawarih, dan kena dizahirkan keimanan kita dengan tindakan kita. Maka sebab itulah bila kita beriman, kita ucap syahadah, kita beriman pada semua rukun-rukun iman tadi, yakin dengan sungguh-sungguh, dan dengan itulah
kita melaksanakan juga kewajipan yang telah Allah perintahkan. Jadi sebab tu dalam rukun iman mendidik kita untuk mengimani semua perkara-perkara gaib ini, iaitu perkara yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Ya, antaranya seperti Allah dan zat keagungannya. Kita tak boleh melihat Allah Ta'ala. Ya, kerana Allah itu maha agung, maha mulia. Maka kita boleh melihat apa dia? Bukti dan tanda kekuasaan dia. Lihat luasnya lautan, luasnya langit yang terbentang, besarnya makhluk-makhluk Allah di langit seperti bintang dan sebagainya. Ya, betapa agungnya Allah menciptakan makhluk yang kerdil, yang kecil seperti virus, mikroorganisma dan lain-lainnya. Maka inilah ya antaranya kita dengan mengkaji alam ini, membaca ayat Al-Quran dan melihat kejadian alam semesta, berfikir, lalu kita menjadi orang yang bertambah kuat keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Lalu macam mana kita kenal Allah juga? Dengan belajar sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa dan lain-lain. Dengan yang seterusnya kita belajar Asma'ul Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang mulia seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain-lainnya sehingga 99 nama Allah Ta'ala. Dan begitulah juga disebutkan bahawa ketika mana kita seterusnya bila kita baca hadis tadi, yang keduanya wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Malaikat ada banyak di sekalian, ya, ada cukup banyak. Dalam Quran Allah tak beritahu tidak yang mengetahui, melainkan Allah yang mengetahui betapa banyaknya malaikat itu. Dan masya-Allah tabarakallah, di langit Allah Subhanahu wa taala, ya, ada ni satu tempat dipanggil Baitul Ma'mur, tempat di mana para malaikat tawaf, beribadah. Maka dalam hadis Nabi SAW yang taraf Hasan, malaikat yang masuk ke situ 50,000 orang malaikat masuk sehari, dan setelah selesai ibadah dia pun keluar dan tidak masuk lagi selepas itu. Tetapi esoknya masuk lagi 50,000, lusanya masuk lagi 50,000. Jadi bayangkan betapa banyaknya para malaikat. Namun malaikat yang sekurang-kurangnya wajib kita kenal adalah 10 malaikat. Apakah malaikat itu? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, ya. Ataupun dalam sebahagian menyebutkan Israel, tapi dalam Quran Allah sebut malaikat maut, ya. Kemudian Munkar Nakir, ya, malaikat yang menyoal dalam kubur. Raqib Atid, ya, malaikat yang mencatat kebaikan dan juga yang mencatat keburukan. Kemudian disebutkan malaikat Malik dan malaikat Ridwan, malaikat yang menjaga neraka dan malaikat yang menjaga pintu syurga. Jadi setiap malaikat ni dia ada tugasannya, seperti malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala. Jadi semua malaikat ni taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak akan pernah menolak perintah-perintah Allah Ta'ala ke atas apa yang Allah beri pada mereka, mereka pasti laksanakan. Maka sujudnya mereka, kalau Allah suruh sujud, maka tidak akan bangun-bangun lagi sehingga Allah Ta'ala perintahkan mereka bangun. Jadi malaikat ini diciptakan dari cahaya, mereka tidak memiliki nafsu, mereka mentaati Allah dan mereka mendoakan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita selalu berada majlis ilmu, wa hafathumul malaikah, malaikat mengerumuni majlis ilmu itu, maka doakan kebaikan kita. Kalau kita disebutkan dengan selalu pada majlis ilmu, maka kita dapat kebaikan yang besar. Malaikat ni mendoakan kebaikan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berada majlis ilmu, selalu berada di rumah Allah, itu sesuatu yang baik. Begitulah juga kita baca Quran. Kalau kita baca sampailah kita mahir Al-Quran, baca sampai kita lancar Quran, sampai kita boleh mengajar Quran tu, Nabi sebut, disebutkan kalau kita baca, kita merangkak-rangkak, kita dapat 2 lipat pahala, dapat 2 kali ganda pahala, sebab kita berusaha nak baca juga. Tapi kalau kita dah baca sampai kita lancar, maka akan kita ditemani, kata Nabi SAW, ma'asafaratul kiramil barara, orang itu akan bersamanya malaikat yang menemani dia. Subhanallah, hebat tu. Mana jadilah kita
para pembaca Al-Quran dan sahibul Quran. Maka seterusnya, wa kutubih, iaitulah kitab-kitabnya. Ada berapa kitab yang wajib kita tahu? Sekurang-kurangnya ada 4. Iaitu kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Dan kitab yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita wajib beriman bahawa Allah Ta'ala yang menurunkan wahyunya dari 4 kitab ini kepada Rasul yang berbeza, dari zaman yang berbeza dan memiliki syariat yang ada perbezaan. Tetapi setiap Rasul membawa syariat yang sama. Yang membawa mesej yang sama. Iaitu supaya semua mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu rukun iman yang keempat wa rasulihi, iaitu rasul-rasulnya. Ada berapa orang Rasul utusan Allah Ta'ala? Dalam sebagai riwayat menyatakan ada sebanyak 122,000 orang. Ramai. Tetapi yang namanya ada dalam Quran, ada 25 orang Rasul. Iaitulah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang namanya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sampailah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 25 orang Rasul, ya, yang disebut namanya dalam Quran. Dalam 25 orang Rasul itu ada 5 yang mana mereka ini disebut ulul azmi ataupun Rasul yang memiliki tingkatan kemuliaan yang lebih tinggi, ya, kerana ujiannya berat dan mereka melepasi ujian itu dengan baik, ya, dengan begitu penuh ketekunan kepada Allah. Iaitulah seperti Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Inilah 5 Rasul ulul azmi yang disebut dalam Al-Quran, ya, ulul azmi minar rusul. Baik. Kemudian kita wajib beriman kepada semua yang disampaikan oleh Rasul. Ya, maka wajib kita mengikuti syariatnya. Tidak boleh bila datang seorang Rasul bawa syariat yang berbeza, maka dia masih atau ingkar nak ikut Rasul itu, tapi dia ikut Rasul yang terdahulu. Tak boleh. Ini yang berlaku kepada kaum Bani Israel. Mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Tetapi bila datang Nabi Isa, mereka tak nak ikut Nabi Isa. Mereka nak ikut Nabi Musa juga. Boleh ke? Tak boleh. Mesti ikut Rasul yang telah pun Allah Ta'ala utuskan. Begitulah juga akhirnya, ya, kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka sepatutnya beriman. Bani Israel sepatutnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sebab Nabi ini dari kalangan Arab, Nabi pula daripada membacakan kitab daripada Arab, ya, kitab Quran, maka akhirnya mereka juga berpaling daripada Rasul dan menjadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Maka batulah jemaah sekalian, beriman kepada Rasul ini salah satu daripada kewajipan dalam diri kita orang-orang mukmin. Seterusnya wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat, wajib seorang itu mengimaninya. Maka berlakunya hari akhirat itu wajib kita imani. Dalam perkara ghaibiyat, hari akhirat apa dia? Bukan hanya hari akhirat itu, tapi isi di dalamnya. Seperti berlakunya nanti adanya yaumul mahsyar, hari perhimpunan di padang mahsyar. Adanya dipanggil hisab, menghitung atau mengira amalan kita. Akan disoal kita semua perkara-perkara yang telah diberi nikmat kita, apa yang telah kita gunakan. Begitulah juga disebutkan dengan adanya mizan, timbangan amal, adanya titian sirat, adanya jannah, syurga, adanya nar, neraka. Maka wajib kita beriman semua ni. Ya. Dan ia adalah sesuatu dari keimanan kita yang mana bila kita mengimaninya, kita akan buat persiapan menujunya. Dan disebutkan yang seterusnya adalah, ya, yang disebutkan beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada ketentuan Allah, baik ataupun buruk. Jadi apa saja Allah tentukan kepada kita, kita wajib beriman kepadanya. Jadi kalau ketentuan itu baik, maka kita beriman, alhamdulillah ini ketentuan Allah yang baik bagi kita, maka kita menerimanya dan mensyukurinya. Tetapi kalau ia musibah, sesuatu yang buruk, kita juga kena mengimaninya bahawa ini takdir dari Allah Ta'ala. Ini ketentuan daripada Allah Ta'ala. Maka kita tidak boleh menyalahkan takdir, memarahi takdir, kerana itu ketentuan dari Allah. Maka dengan adanya satu musibah itu, kita menerimanya
sebagai ketentuan Allah, lalu kita bersabar, iaitu kita tidak mengeluarkan kemarahan kita melalui kata-kata, perbuatan dan hati kita. Maka inilah dua bahagian yang kita bicarakan pada kali ini. Akhir sekali masalah, maka sesamalah kita selalu perbaharui syahadah kita agar kita menjadi orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Maka selalulah kita memperbaharui juga ilmu kita tentang apa yang kita sebut tadi, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Tujuannya supaya semakin kuat dan mantap keimanan kita. Diulangi, dipelajari mendalam agar supaya kerana waktu sekarang ni agar supaya terlindung daripada hasutan-hasutan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Na'udzubillah bidzalik. Seseorang itu sampai sekarang berlaku kekeliruan yang besar. Seorang itu dia ni dia boleh tak taat perintah Allah, tetapi dia taat mengikut apa yang dia pilih saja. Dia taat yang apa dia suka. Dia kata, okey, saya puasa tapi saya tak nak solat. Tak boleh macam tu. Ada orang pula, dia ni na'udzubillah bidzalik sampai berfahaman LGBT. Na'udzubillah bidzalik, LGBT. Tapi dia solat. Dia solat tapi dia LGBT, berkahwin dengan lelaki dengan lelaki. Na'udzubillah bidzalik. Ini semua kekeliruan disebabkan tidak ada ilmu dan disebabkan kesombongan, transgress, iaitu suka untuk menentangi Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Ada pula demikian. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada hal tersebut. Maka hadis Jibril ni sesuatu yang penting untuk kita pelajari dan sentiasa dalami dari masa ke semasa. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi dua, iaitulah ihsan dan tanda hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Taala permudahkan. Allah Ta'ala memberikan kita keizinan umur, kesempatan waktu untuk bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita boleh buka soalan ya Ustaz? Boleh, insyaAllah. Okey, saya baca satu soalan dekat sini daripada Sabariah. Assalamualaikum. Kalau kita nak korban, ni pasal daging korban Ustaz ya? Tak ada mengena dengan yang ni. Okey. Kalau kita nak korbankan untuk arwah mak dan bapa, boleh tak? Minta maaf. Untuk arwah. Kalau kita nak korbankan untuk arwah mak, untuk arwah lah, daging korban tu. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hukum melakukan korban untuk si mati. Kalau kita baca dalam Syadul Fatwa, apa yang ditulis oleh mufti wilayah antaranya, disebutkan pertama dibolehkan untuk melakukan korban untuk si mati, untuk arwah, dan sampai juga pahala kepada si mati. Jadi ini adalah pandangan daripada jumhur ahli ilmu yang merangkumi daripada Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Al-Hanabilah dan sebagainya, dan juga sebahagian daripada Asy-Syafi'iyah. Jadi kita boleh saja berpegang daripada pandangan yang ini. Jadi disebutkan ini antara disebutkan pandangan-pandangan. Lalu ada juga yang menyebutkan makruh dan sebagainya. Tapi kalau kita mengikut kepada disebutkan dengan mufti wilayah, dia kata walaupun masalah ni ada khilaf, ada ulama kata boleh, ada ulama kata tidak boleh, tetapi pandangan daripada majlis fatwa, daripada mufti wilayah disebut kata bahawa walaupun masalah ini ada khilaf di kalangan ulama, tetapi kami cenderung dengan pandangan yang ketiga, iaitu pendapat kebanyakan Syafi'i, iaitu mesti adanya wasiat dari si mati untuk melakukan korban buat dirinya. Jadi kalau kita ambil pandangan mufti wilayah, inilah yang dia pegang. Jadi kita boleh juga ambil kepada pandangan dia, iaitu kalau disebutkan kebanyakan pandangan ulama Syafi'iyah, kita mazhab Syafi'i, iaitu mesti adanya wasiat dari si mati untuk melakukan korban buat dirinya. Namun kata dia, kami dikata tidak juga menafikan pandangan sebahagian Syafi'iyah yang berpendapat bahawa tidak memerlukan kepada wasiat. Maka ini seperti yang dinukilkan oleh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili Hafizahullah, yang mana menyebutkan dan dikatakan sah hukumnya sembelihan bagi si mati sekalipun tidak diwasiatkan, kerana ianya seperti sedekah, maka sahlah juga bagi si mati dan ianya memberi manfaat buatnya. Jadi ini ada dalam kitab Al-Mu'tamad Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Justru dengan hal itu
boleh saja dibuat, tak ada masalah, sama ada wasiat ataupun tak ada wasiat. Tapi kalau ada wasiat itu lebih afdal. Wallahu a'lam. Dan soalan yang lain pula, kalau daging korban tu niat untuk akikah cucunya pula macam mana Ustaz? Akikah dan korban dia berbeza. Mm-mm. Akikah dan korban adalah berbeza. Kalau akikah mengikut kepada macam anak yang baru lahir kan. Jadi anak yang baru lahir, maka ibu ayah nak buat ataupun mungkin cucu, mungkin datuk nenek nak buat, maka ia adalah khusus untuk akikah. Tapi korban dia berbeza. Dia tak boleh dicampurkan begitu. Tapi biasanya ada orang yang buat kan, macam dia sembelih kambing. Okey, kambing ni untuk korban, kambing ni untuk akikah. Tak ada masalah. Cumanya niat dia tak boleh dicampurkan. Gitu. Okey, saya rasa dah jelas ya, sebab ada yang tanya lagi apa maksud korban dan akikah secara ringkas. Saya rasa itulah jawab ya soalan. Ya, insyaAllah. Okey, baik. Dan ada juga jenis yang katakanlah si anak ni dia daging korban tu untuk buat akikah, tiba-tiba Macam-macam kerjanya. Maksudnya tiba-tiba dia buat jamuan untuk kenduri pertunangan ke apa-apalah Ustaz. Itu boleh ke? Macam mana saya tahu tadi tak open. Katakanlah daging korban tu dah niat untuk buat akikah tiba-tiba dalam masa yang sama dia buat jamuan untuk kenduri macam kenduri kahwin ke kenduri pertunangan ke, tak kisahlah. Tu dikira macam mana? Boleh ke? Okey. Saya tak berapa jelas tadi macam mana daging korban yang diniat akikah. Saya kalau katakanlah daging, contohnya macam ni, katakanlah daging tu kita niat untuk buat akikah daging tu, tiba-tiba daging tu kita buat jamuan untuk kenduri, bertukar kepada kenduri ke, macam mana, boleh ke? Kenduri kahwin ke apa, tak kisahlah. Kalau akikah ni adalah khusus kepada anak-anak yang lahir kan. Kalau contoh seorang anak yang lahir tu dia perempuan, maka cukup sekadar seekor kambing. Tapi anak lelaki 2 ekor kambing lah. Ala kulli hal, bila telah diakikahkan, bermaksud disembelihkan dengan niat untuk akikah kepada anak sekian, maka daging itu mesti, maknanya daging itu akan disedekahkan. Jadi tak kira lah dia nak buat kenduri ke, dia nak buat jamuan ke, dimasak baiknya dimasak lalu orang boleh makan dan sebagainya. Itu adalah sunnah, itu adalah baik, adalah sunnah dilaksanakan, tak ada masalah. Okey, itu maknanya itulah dia lebih digalakkan kita niatlah terus dalam masa sama kita boleh niat untuk akikahkan si dia ni, walaupun pada masa tu kita memang nak buat jamuan untuk ramai-ramai makan Ustaz ya? Ya, memang. Maksudnya, okey, baik. Tujuan akikah tu untuk beri orang makan. Betul. Itulah pahalanya. Walaupun pada awalnya memang dia tak ada niat untuk buat akikah, tapi last minute tu dia tiba-tiba dia terniat nak niat akikah kepada seseorang. Tapi dia contohnya kepada saudara. Dia kena niat sebelum haiwan tu disembelihkan. Sepatutnya kan? Itu lebih baik. Kalau dah sembelih macam mana Ustaz? Dah kira tak jadi Dia kira sedekah. Sedekah lah, tidak akikah ya? Ya. Sebab okey. Sebab itu juga kalau kita tengok korban kita kan, korban lembu, memang sama saja sembelih lembu, tapi kalau dilakukan luar daripada Aidil Adha dan hari tasyrik, maka ia dipanggil sedekah. Dia tak dipanggil. Jadi sebab tu kalau dipanggil korban, ia mesti disembelih ketika hari Aidil Adha, selepas daripada solat Aidil Adha sampailah 3 hari tasyrik itu. Kalau lepas daripada tu dah masuk hari ke-4 setelah maksudnya Aidil Adha, maka dia dah jadi sedekah saja, dia tak boleh korban. Macam tu. Okey, baik. Saya rasa itu dah jelas. Ada lagi soalan yang lain? Sementara masa. Okey, boleh, silakan. Assalamualaikum. Boleh saya tumpang tanya, sebab tadi ada kakak tu yang bertanya tu, saya rasa dia tanya macam korban tu boleh dicampurkan dengan akikah tak? Saya katalah 4 bahagian untuk korban, mungkin ada 2 bahagian untuk akikah. Dia boleh kan Ustaz? Okey, sekejap yang ni saya kena rujuk balik kitab sekejap Maknanya dia bercampur tapi niat masing-masing lah. Maknanya 5 bahagian tu dia buat korban, 2 bahagian tu dia niatkan untuk akikah. Adakah boleh untuk satu lembu sebab dia 7 bahagian kan? Ya, memang 7 bahagian.
Mm. Okey, kalau kita lihat dalam dia ada perbincangan para ulama lah tentang ni ya. Okey. Contohnya satu haiwan kurban ada 7 bahagian. Okey, menurut Imam Nawawi rahimahullah taala disebutkan bahawa Imam Nawawi sebut bahawa adanya dalil daripada hadis Nabi SAW yang membolehkan untuk dipanggil ishtirak. Ishtirak ni maksudnya berkongsi. Seekor unta atau lembu untuk 7 bahagian. Okey, ini pertamalah. Jadi makna hukum korban akikah dikongsikan adalah sah. Jadi kata para ulama yang pandangan antaranya pendapat Imam Syafi'i telah membenarkannya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sekiranya disembelih unta ataupun lembu untuk 7 bahagian, bagi sebab-sebab darinya untuk korban dan akikah, maka manakala bakinya untuk kafarah bagi bercukur ketika ibadah haji, maka sah adalah hukumnya. Jadi disebutkan dalam hal ini bahawa ada perbincangan para ulama ataupun khilaf para ulama tentang hal ini ya. Jadi sebahagian pendapat Imam Syafi'i sebut tentang hal ini membolehkannya. Tetapi ya pendapat mufti wilayah persekutuan saya selalu ambil pandangan sebab kita pun duduk di wilayah kan. Jadi berdasarkan pandangan Syafi'i dan Hanafi pula boleh disekalikan niat korban akikah pada bahagian lembu dan unta. Tetapi menurut mufti wilayah persekutuan tidak boleh digabungkan dengan akikah dan korban. Jadi maksudnya boleh bahagian tu tertentu, tetapi contohnya bahagian ni akikah, bahagian ni korban. Tapi kalau orang tu dia nak buat, dia ada satu bahagian, dua-dua dia nak buat. Akikah, korban, itu tak boleh. Boleh faham Okay, baik, faham. Kena asingkan lah Ustaz sepatutnya kan? Ya, asingkan bahagian tu. Okey, asingkan bahagian tu. Mana yang akikah, mana yang untuk korban. Okey, ada lagi. InsyaAllah. Okey. Pai Maimunah angkat tangan nak tanya. Tak ada. Salah tekan kot. Assalamualaikum Ustaz. Ah. Nak tanya kalau Saya saya tak macam buka mic kan ni, saya tak buka mic, sorry. lalu Okey. keliru, ada yang kata kalau macam satu bahagian tu boleh untuk satu keluarga, contoh satu keluarga ada 7. Tapi ada yang kata kalau macam satu orang kena satu bahagian. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Kalau kita sebut tentang hal ni bahawa sekejap saya cuba. Kalau kita lihat bahagian korban ni kita bagi 7 kan. Bahagian korban ni kalau contoh kita satu bahagian korban untuk satu keluarga, boleh tak kita buat? Saya cek. Okey. Okay, disebutkan bahawa Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala disebut ulama bincang dan bersepakat bahawa tentang perkongsian satu bahagian lembu lebih dari satu nama ya. Andai satu individu tersebut dia macam dia kurang kemampuan tetapi dia ada niat untuk buat korban, maka dia nak berkongsi pahala dengan ahli keluarganya yang lain. Maka ianya kalau disebut ulama dibolehkan ya. Maka ini disebut menunjukkan maknanya apa, kata mufti wilayah juga daripada maksudnya apa, hadis dari Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, taqabbal Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi ada satu hadis riwayat Muslim bahawa Rasulullah SAW mengorbankan 2 ekor kibas. 2 ekor kibas ni dia macam kambing biri-biri sikit tapi dia besar ya. Jadi dengan baginda pun bersabda dengan nama Allah, ya Allah terimalah korban ini daripada Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Boleh faham? Maksudnya apa? Daripada pandangan inilah menyebabkan para ulama sebut, antaranya Imam Nawawi sebut, iaitulah dibenarkan ibadah korban seorang itu bagi dirinya dan keluarganya dan pahala itu dikongsikan bersama. Jadi ini adalah pandangan mazhab Syafi'i, jumhur. Sedangkan maknanya apa, dia ada khilaf juga, tapi kalau mazhab Syafi'i kata boleh buat macam tu. Namun bila dia dah kongsi nama, dia kongsi pahala dah. Macam tu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Cik Puan Maimunah nak tanya tadi, silakan. Okey, kalau daging akikah, kalau kita dah buat jamuan, kita jemput jiran ataupun sahabat kita yang bukan Muslim,
Boleh ke kita beri makan kepada mereka? Baik, daging akikah kalau pandangan daripada fatwa negara Malaysia kan, mengikut mazhab Syafi'i adalah tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan untuk beri makan kepada non-Muslim. Maka kalau kita jemput dia, dia tak boleh makan menu tu. Atau kita buat menu sama dengan daging yang lain. Dengan daging yang lain. Contoh kita beli daging lain, okey, ni bekas ni non-Muslim punya. Makanan menu sama je, cuma daging berbeza. Sebab mereka tidak dibolehkan makan daging akikah. Wallahualam. Daripada Puan Sahana ni bertanya, akikah tu umur sampai berapa? Atau selagi dia hidup boleh buat akikah ke? Ya, tak ada masalah. Tak ada masalah umur berapa Ustaz? Yang apa pada hari yang ke-7. Yang afdal pada hari ke-7. Okey, baik. Dan untuk korban, adakah satu bahagian untuk seorang saja? Dan kalau dalam keluarga ada 7 orang, kena 7 bahagian ke? Yang saya jawab tadilah. Boleh. Kan? Okey, boleh. Bahagian kongsi. Banyak. Tetapi yang afdalnya satu bahagian seorang lah. Tapi kalau boleh, tak ada masalah. Dan pahalanya pun kongsi, insya-Allah. Begitu. Wallahualam. Okey. Kiranya kalau tak berakikah boleh korban ke Ustaz? Ini pertanyaan pada Suhaidah. Tak ada masalah, boleh. Okey. Saya rasa setakat itu saja soalan daripada jemaah. Terima kasih jemaah sudi duduk dalam majlis ilmu dan istiqamah dalam majlis ilmu kita. Dan Ustaz, kiranya kita dah boleh tutup Ustaz ya. InsyaAllah. Majlis ilmu ini. Okey, saya serahkan kepada Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan soalan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.